اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 6. Muka surat 6. Ke hak Rumi surat lain? Surat 6 ada. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah merupakan sunnatun muakkadatun. Sunat muakkadah. Sunat kuat tuntut kepada kaum muslimin. Muslimin orang-orang Islam lelaki. Dan juga adalah fardu kifayah jika sekiranya di dalam sebuah kampung dan mukim itu tidak mendirikan sembahyang berjemaah, semuanya penduduk kampung itu berdosa belaka. Sembahyang berjemaah merupakan sunnatun muakkadah kepada kaum muslimin dan juga adalah fardu kifayah. Jadi ayat buku ni dia begini. Dia dalam mazhab Syafi'i kitanya dua pandangan berkaitan dengan hukum sembahyang berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat. Atas orang lelaki yang cukup syarat, hukum sembahyang berjemaah dua pandangan. Satu pandangan sunnatun muakkadah, satu pandangan fardu kifayah. Sini ayat kita ni dan juga adalah fardu kifayah ni maksud dia wallahu a'lam lah. Maksud dia wallahu a'lam. Tapi dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Satunya sunnatun muakkadah. Satu pandangan fardu kifayah. Pandangan sunnatun muakkadah adalah pandangan Imam Rafi'i. Pandangan fardu kifayah adalah pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Nawawi fardu kifayah. Pandangan Imam Rafi'i sunnatun muakkadah. Antara dua pandangan ni, antara dua pandangan sunnatun muakkadah dan juga pandangan fardu kifayah, yang muktamadnya adalah sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah hak pandangan yang muktamad, pandangan Imam Rafi'i. Tapi masyhur bagi kitanya adalah fardu kifayah. Masyhur kita gitu. Kalau tanyalah apa hukum sembahyang Jumaat, biasanya fardu kifayah lah. Itu pandangan yang masyhur di kalangan orang kita. Tapi pandangan yang muktamad adalah fardu sunnatun muakkadah. Sebab apa sunnatun muakkadah? Sebab dalam hadis sebut afdalu salatul jama'ati. Dia ada di muka surat 7 tu. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Sembahyang jemaah lebih afdal
Bila sebut kata afdal, kaedah dianya al-afdaliyatu taqnadin nadbah. Afdal ni mengkenaki oleh afdal ni akan sunat. Hak cerita-cerita bab afdal fadilah adalah pergi kepada perkara-perkara sunat. Sebab itulah pandangan Imam Rafi'i, solat berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat, hukumnya sunnatun muakkadah. Barulah pergi pada pandangan Imam Nawawi, fardu kifayah. Fardu kifayah. Dia dalam contoh dalam kitab I'anatut Talibin disebut sunnatun muakkadah. Dalam kitab Mahalli sunnatun muakkadah. Dalam kitab Iqna sunnatun muakkadah. Dalam kitab Fathul Wahhab fardu kifayah. Tapi yang muktamad adalah fardu sunnatun muakkadah, bukan fardu kifayah. Atas pandangan fardu kifayah inilah, jika sekiranya dalam sebuah kampung dan mukim itu tidak mendirikan sembahyang berjemaah di tempat yang zahir, di tempat yang nyata, semuanya penduduk kampung itu berdosa belaka. Ini atas pandangan fardu kifayah. Semuanya penduduk kampung ni hak cukup syarat. Orang lelaki yang baligh, yang berakal, yang merdeka, yang bermukim, itu di syarat dia. Semua penduduk kampung tu berdosa belaka, orang lelaki yang cukup syarat. Orang lelaki yang cukup syarat. Orang perempuan tidak dituntut fardu kifayah. Bukan ke semua belaka tu tak lah. Bukan ke semua belaka tak. Sebab apa? Lelaki yang cukup syarat sahaja. Lelaki yang merdeka, yang baligh, yang berakal, dia bermukim, bukan musafir, yang tidak ada keuzuran, yang contohnya bukan orang yang sakit. Hak ni hak berdosa ni. Lelaki saja, bukan orang perempuan. Atas pandangan fardu kifayah. Kalau tidak didirikan berjemaah di tempat yang zahir, di tempat yang nyata, di tempat yang mana orang tak segan nak pergi tempat tu. Kalau sembahyang berjemaah di rumah tu tak nyata. Tak lepas tuntutan fardu kifayah. Sebab tak nyata. Ataupun berjemaah di tempat yang nyata, tempat yang elit contohnya. Tempat yang elit. Tempat tu orang bukan semua orang boleh masuk. Tak lepas agak tuntutan fardu kifayah. Ini kalau fardu kifayah. Kalau majmu'ah tu fardu kifayah, sebuah kampung tidak mendirikan sebagai jemaah, salah satu dari 5 lah dia. Kalau kata fardu kifayah pada 5-5 tu. Kalau subuh didirikan sebagai jemaah. Kalau maghrib didirikan sebagai jemaah. Kalau isyak didirikan sebagai jemaah. Zuhur asarnya contohnya. Maka berdosa lah. Jikalau di kampung tu masih lagi ada lelaki-lelaki yang cukup syarat. Tapi lelaki yang cukup syarat tu bukan kaki masjid. Dia gitu. Lelaki cukup syarat. Hak merdeka, hak balik, hak berakal. Bermukim di kampung tu bukan musafir, hak segar mega bukan sakit. Ramai lagi kampung tu. Tapi hak kaki masjid betulnya kerja luar contohnya. Maka masjid surau kampung tu zuhur asar tidak didirikan jemaah. Maka berdosalah bagi lelaki-lelaki yang berada di kampung tu yang cukup syarat. Mana ni? Jadi dia fardu kifayah ni atas 5 sembahyang. Tapi kalau atas pandangan muktamad, sunnatun muakkadah, dalam kampung tu langsung tidak didirikan sembahyang berjemaah, hukumnya makruh. Itu ya. Hukumnya makruh. Kemudian pandangan-pandangan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki contohnya, mazhab Hanafi ada pandangan mengatakan berjemaah adalah syarat sah sembahyang. Tetapi di kalangan ulama-ulama mutaakhirin,
Ulama-ulama kemudian di kalangan ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, di kalangan ulama-ulama bermazhab Maliki, mereka memilih pandangan sunnatun muakkadah. Mereka memilih pandangan sunnatun muakkadah, yang mana dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh karangan Dr. Wahab Az-Zahili mengatakan pandangan sunnatun muakkadah ni pandangan yang sesuai pada masa kita sekarang. Pandangan yang sesuai pada masa kita sekarang. Semua berjemaah sunnatun muakkadah. Kalau fardu kifayah, satu kampung dosa hok cukup syarat. Tapi kalau kata fardu ain lagi berat. Mazhab Hambali fardu ain. Semayang berjemaah atas orang lelaki cukup syarat fardu ain. Cuma bukan syarat sah sembahyang je. Berbeza dengan berjemaah Jumaat. Fardu ain dan syarat sah sembahyang. Sekarang berjemaah sembahyang 5 waktu, satu pandangan sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Satu pandangan fardu kifayah. Satu pandangan fardu kifayah. Berjemaah Jumaat, fardu ain dan syarat sah sembahyang. Pandangan mazhab Hambali sembahyang Jumaat fardu ain tapi bukan syarat sah sembahyang. Maknanya orang lelaki di kampung tu tidak sembahyang Jumaat di masjid surau contohnya berdosa walaupun sembahyang dia di rumah tu sah sekalipun. Tetapi ada pula pandangan mengatakan bukan setakat fardu ain berjemaah ni, syarat sah sembahyang macam Jumaat juga. Mana dalam hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang bagi jiran masjid melainkan di masjid. Dalam mazhab Syafi'i kita la salata ay kamilatun. La salata isim la ada, khabar la tak ada. La salata tidak ada sembahyang ay kamilatun yang sempurna bagi jiran masjid melainkan berjemaah di masjid lah baru sempurna. Tapi ada pandangan la salata tidak ada sembahyang ay sahihatun yang sah bagi jiran masjid melainkan berjemaahnya di masjid. Kalau tidak berjemaah di masjid, dia jiran masjid, berhampiran dengan masjid, mayangnya tidak sah. Itu ada pandangan. Contohnya pandangan dalam mazhab Hanafi di kalangan ulama-ulama mereka. Sebab tu terkadang tempat-tempat negara-negara yang bermazhab Hanafi contohnya masjid mereka berjemaah di masjid mereka agak meriah. Meriah lah. Sebab ada di kalangan pandangan dalam mazhab Hanafinya fardu ain, syarat sah sembahyang. Walaupun ada juga pandangan sunnatul muakkadah. Adapun tempat kita ni bukan kata sunnatul muakkadah, fardu kifayah pun orang nak main Ramadan. Sebab apa? Tok Imam dedah, Tok Bilal dedah, Tok Siok dedah. Cukup dah tu. Maka kemudian pula dalam satu kampung ni satu jemaah pun cukup dah. Dah kita satu kampung masjid lagi ada, surau lagi ada. Lebih daripada fardu kifayah dahnya. Maka orang tak ramai. Itu fardu kifayah. Kalau kata sunnatul muakkadah, lagi tak ramai. Di tempat kita nak ramai, kena buat kuliah. Baru jadi ramai. Kalau semata-mata majmu'ah, tak ramai. Kalau macam maghrib lah. Nak ramai, dia kena buat jemaah. Dia kena buat kuliah. Makan. Tu biasa main pula. Mana buat kuliah, ramai. Kalau tak buat kuliah, ahli jemaah tetap pun akan pergi lari ke masjid yang ada kuliah maghrib. Dia nak ramai buat kuliah. Kalau tak ada kuliah tak ramai. Sebab apa? Tinggi-tinggi fardu kifayah. Pandangan muktamad pula sunnatul muakkadah, sunat kuat tuntut je. Senyap habis kampung tu. Tidak didirikan jemaah. Masjid pun senyap, surau pun senyap, makruh jua. Tak ada dosa apa-apa. Itu hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi masyhurnya adalah fardu kifayah. Tapi ini atas kaum muslimin.
Bukan muslimat, muslimin, orang lelaki. Ada pun orang perempuan, fardu kifayah memang tidak. Fardu kifayah pun memang tidak. Sunat kuat tuntut pun tidak atas orang perempuan. Ini kaum muslimin, bukan muslimat. Sama ada fardu kifayah atas muslimin. Sama ada sunnatul muakkadah atas muslimin. Bukan atas muslimat. Adapun atas muslimat, atas orang perempuan, pandangan dalam mazhab Syafi'i agak pertengahan. Orang perempuan tidak digalak, tidak disuruh datang berjemaah, tetapi tidak dilarang bagi perempuan-perempuan tua. Perempuan muda dilarang, hukumnya makruh. Perempuan tua tidak dilarang, tetapi tidak disuruh. Tetapi kalaulah sembahyang di rumah tu seorang diri, maka afdal bagi perempuan datang berjemaah di masjid daripada sembahyang seorang diri di rumah. Perempuan muda afdal sembahyang seorang di rumah daripada berjemaah di masjid. Perempuan tua afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Kalau perempuan tua ni ada yang boleh jadi makmum, anak ke cucu ke, maka afdal perempuan tua ni berjemaah di rumah daripada berjemaah di masjid, walaupun masjid tu makmum ratus-ratus sekalipun. Ada ni. Adapun perempuan muda dimakruhkan. Dimakruhkan hadis solat berjemaah di masjid. Ada pun mazhab Hanafi ke Hambali ke, tak ada ruang di masjid mereka untuk solat orang perempuan. Tidak ada. Bahkan saya ingat lagi almarhum tu saya sebut, di Mekah dahulu ada masjid orang Melayu. Masjid orang Fotoni apa semualah. Nak dapat bantuan kerajaan, syaratnya kamu jangan benarkan perempuan kamu datang ke masjid. Itu syarat. Dia baru dibantuan kerajaan. Masjidil Haram kerana ada Baitullah. Masjid Nabawi kerana ada kubur Nabi SAW. Perempuan pergilah ramai-ramai. Ada pun masjid lain, tak ada. Mereka tidak membenarkan. Mazhab Hambali memang melarang. Kita mazhab Syafi'i, perempuan tua tidak dilarang. Tetapi kalau boleh berjemaah di rumah, perempuan tua tadi afdal berjemaah di rumah walaupun hanya dengan seorang makmum daripada berjemaah di masjid. Perempuan muda dilarang, dimakruhkan. Ini berjemaah sembahyang 5 waktu. Yang khilaf ulama, kalau orang lelaki sunnatul muakkadah, fardu kifayah, fardu ain, syarat sah sembahyang. Tu. Hak atas orang lelaki. Hak tuntutan kuatlah. Hak sunnatul muakkadah kuat juga tuntutan. Makruh kalau tidak berjemaah. Fardu kifayah, fardu. Hak fardu ain lagi kuat. Syarat sah semayang macam Jumaat juga. Semayang berjemaah 5 waktu ni. Tu lagilah kuat. Atas orang lelaki, atas orang perempuan. Dilarang bagi perempuan muda. Macam mana dengan perempuan berjemaah tarawih? Lagilah dilarang. Sebab orang lelaki sendiri pun, orang lelaki berjemaah tarawih, fardu apa? Nak jawab pun susah. Ya. Pelik soalan. Sembahyang Jumaat tarawih lelaki, fardu apa? Fardu kifayah. Sunat lah. Fardu kifayah pelik pula. Sunat. Sunat tu, afdal berjemaah tarawih di masjid atas lelaki ni, dalam pandangan mazhab Syafi'i hak muktamad. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Maliki, lelaki sendiri pun afdal sembahyang di rumah daripada berjemaah di masjid, sebab Nabi tidak melakukan tarawih dan kadang berjemaah. Bahkan sembahyang tarawih di rumah ni lebih terpera hati kita daripada riak, daripada kerana selain daripada Allah. Pandai ni. Contohnya mana? Masa hak PKP baru ni. Macam mana kita sembahyang tarawih di rumah? Ada kerana orang lain? Tidak ada. Oleh kerana tiada orang lain,
oleh kerana tidak ada kerana orang lain itulah. Makanya tarawih tak buat langsung. Sebab tak ada kerana orang lain. Dah selama ni pergi masjid kerana orang lain. Tak ada kerana orang lain di rumah. Tak ada. Tak ada sungguh. Bukan cerita saja ni. Tak ada. Tak ada tarawih. Maknanya selama ni pergi masjid. Kenapa? Kenapa apabila tak pergi masjid tidak sembahyang tarawih berjemaah di rumah? Senyap. Senyap tak buat pun tarawih di rumah. Ni. Mana lelaki sendiri pun sembahyang tarawih itu afdal di masjid ataupun sembahyang sendiri di rumah. Lelaki, perempuan sembahyang waktu pun setengah pandang larang terus bagi perempuan. Kalau perempuan muda mazhab Syafi'i pun larang, makruh hukumnya. Sama telah sembahyang tarawih. Sama juga dengan sembahyang sunat raya. Sama juga dengan sunat raya. Orang perempuan muda dia makruhkan berjemaah di masjid surau. Tapi makruh tu ramanya anak-anak dara pergi belaka. Makruh lah ramai. Tapi kalau ada kuliah agama fardu ain tak ada. Tak tahu hukum lagi. Kita mari dulu. Dah tak mari baguslah, tak payahlah. Mana sembahyang raya tu di rumah bagi perempuan muda, perempuan tua boleh lah. Tu pun kalau boleh berjemaah di rumah bagi perempuan tua di rumah sudahlah. Tapi kalau masjid buat kuliah agama, tak ada persoalan dah. Perempuan muda comel macam mana pun datang belajar ilmu fardu ain, itu kewajipan. Kalau mak ayah tak boleh ajar sendiri, kalau suami tak boleh ajar sendiri, anak perempuan, isteri dia wajib kena hadiri untuk belajar ilmu fardu ain. Kalau buat kuliah fardu ain maghrib, tak ada masalah orang perempuan. Perempuan muda sekalipun. Tak ada masalah. Bukan semata-mata semayang berjemaah saja. Tapi begitulah. Kuliah fardu ain maghrib, tak ada perempuan. Semayang tarawih lepas isyak penuh anak dara. Ada ni. Walaha belajar fardu ain lepas maghrib. Tarawih lepas isyak. Kalau kira mana mudah. Dahlah tarawih tu lepas isyak. Siang hari pula letih kerana tak makan. Ni kuliah maghrib siang hari kenyang. Bukan lapar pun, bukan bulan Ramadan. Lepas maghrib pula. Lepas tu kuliah ni duduk saja je belam-belam sandar belunjur. Tapi tak mari. Tarawih siang hari lapar puasa. Lepas isyak. Lepas tarawih ni kena bangun duduk. Rajin pula. Kan pelik tu? Sebab apa jadi gitu? Mak ayah yang didik seumpama tu. Belajar mak ayah tak bawa anak ke masjid. Tarawih bawa dengan anak-anak pergi ke masjid. Itu didikan mak ayah. Bila anak kita jadi mak ayah, anak kita meneruskan didikan hak mak ayah kita hak asal. Mana ni? Kena PKP barulah orang tak pergi masjid. Tapi orang lelaki tak pergi masjid jugalah. Orang perempuan hanya perempuan-perempuan tua saja. Afdal berjemaah di masjid daripada seorang diri di rumah. Solat berjemaah sangat penting dalam pengajaran Islam. Di samping ianya melaksanakan kewajipan terhadap Allah Azza wa Jal, berjemaah juga dapat melatih kaum muslimin agar berada di dalam kesatuan yang kukuh, iaitu kesatuan Islam yang menjadi kekuatan hidup mereka di dunia dan mendapat keredaan Allah di akhirat nanti. Di dalam solat berjemaah merupakan titik tolak permulaan bagi perpaduan umat Islam, yang mana mereka harus panjangkan perpaduan mereka di luar sembahyang dalam semua lapangan hidup berdasarkan Islam. Berjemaah tu dia banyaklah kelebihan dia. Hak kata kesatuan lah. Kemudian majmu'ah ni juga dia lebih ghaliknya, semayang pun jadi lebih comel, lebih tertib, lebih susung. Kalau semayang di rumah ni ada kekurangan. Walaupun di situ kemungkinan permulaan ada kerana orang.
Tapi lama-lama duduk gitu tak ada lah kerana orangnya. Jadi kalau semai di rumah ni, dia punya hai'ah tu kurang dipelihara. Bukan hai'ah sembahyang. Hai'ah kelakuan pakaian pun kalau di rumah jadi pesen mana. Di masjid jadi pesen mana. Kan comel tu kan. Dengan berjemaah ni akan melatih kita biar comel hai'ah pakaian kita menghadap Allah dan comel hai'ah dalam semayang apabila kita solat berjemaah. Selain daripada dalam buku ni kesatuan. Tapi kesatuan pun berdasarkan kepada Islam lah. Tapi kadang-kadang di masjid surau lah tempat orang berkelahi. Kadang-kadang. Masjid surau tempat orang baloh. Tempat orang kelahi. Sepatutnya berjemaah ni akan merapatkan hubungan silaturahim. Yang biasanya berjemaah ni ada di kalangan jiran-jiran tetangga kita. Yang hak dekat-dekat rumah kita sama-sama mari masjid. Jadi akan mengerat lagi hubungan. Tapi terkadang masjid tempat baloh. Tak ada jadi hak kesatuan, hak perpaduan yang berlandaskan kepada Islam. Solat berjemaah juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam menghendaki ummahnya berada dalam barisan Islam, berganding bahu dalam menjunjung perintah Allah serta melaksanakan syariahnya tanpa mengira kedudukan pangkat, berlainan bangsa dan warna kulit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni kepada agama Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Semayang berjemaah merupakan salah satu daripada tali Allah yang diperintah supaya kita ummah Islam berpegang dengannya dalam hidup setiap hari. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma doa kita mohon keredaan Allah daripada keduanya lah. Ibnu Umar, Abdullah dan juga Umar tu sendiri, kedua-dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi sab'in wa ishrina darajah, muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh riwayat Abi Hurairah, Abi Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud bi khamsin wa ishrina darajah, 25. Ini 27. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda sembahyang berjemaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri, 27 ganda ganjaran pahala. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah fihimul jamaah, bukan fihimus salah tu, fihimul jamaatu. Sebab dalam terjemahan pun yang tidak mendirikan semayang berjemaah, bukan tidak mendirikan semayang ni, la tuqamu fihimul jamaah, bukan fihimus salah, illa qad istahwaza alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jamaah. Maksudnya tiada 3 orang dalam sebuah kampung, tiada 3 orang dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan sembahyang jemaah. La tuqamu fihimul jamaatu, yang tidak mendirikan sembahyang jemaah melainkan dipengaruhi oleh syaitan. Maka oleh itu hendaklah kamu mendirikan jemaah. Jadi hadis ni menjadi dalil fardu kifayah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazi bi sab'in wa ishrina darajah, itu menjadi dalil sunnatul muakkadah. Ha ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah, ini dalil fardu kifayah. Ambil mana kata fardu kifayah? Sebab Nabi kata la tuqamu fihimul jamaah, yang tidak didirikan pada kampung ada 3 orang ni, yang tidak didirikan jemaah.
Tidak dirikan jemaah ni, jemaah sekurang-kurangnya 2 orang. Kampung tu ada 3 orang. Yang tidak didirikan padanya jemaah. Sebut kata jemaah gak 2 orang padan dah. Jadi makna fardu kifayah kalau fardu ain kena 3-3. Kau nak kata 3-3 la yuqimunal jamaah. Barulah ketiga-tiga. Ma min salasatin fi qaryatin la yuqimunal jamaah. Tidak ada daripada 3 orang pada satu kampung yang tidak mendiri mereka itu 3 orang akan jemaah. Maka akan dipengaruhi oleh syaitan. Barulah fardu ain. Barulah kena semua. Tapi hadis dah 3 orang yang tidak didirikan padanya akan sembahyang jemaah. Sembahyang 2 orang panggil jemaah dah. Jadi makna kurang-kurang daripada 3 orang ni 2 orang tak apa dah sembahyang berjemaah. Tak syarat 3-3. Mana bukan fardu ain lah, fardu kifayah. Atas pandang kata fardu kifayah. Sebab Nabi kata la tuqamu fihimul jamaah. Yang tidak didirikan padanya pada kampung tu akan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah sekurang-kurang 2 orang. Kampung tu ada 3 orang. Jadi makna tak syarat 3 orang. Mana 2 orang pun padan dah. Tapi kalau Nabi kata la yuqimunal jamaah, yang tidak mendirikan ketiga-tiga mereka akan jemaah. Barulah ke semua tu kena belaka, baru jadi fardu ain. Tapi Nabi tak kata ketiga-tiga. Setakat tidak didirikan padanya jemaah yang mana 2 orang pun padan dah. Tu dalil kata fardu kifayah pandangan Imam Nawawi. Jelas sekali bahawa hikmah dan faedah sembahyang jemaah amat banyak sehingga digandakan ganjaran pahala 27 kali. Walau bagaimanapun kaum muslimin dan muslimat, apa maksud muslimat pula sini? Maksud muslimat pula dah. Perlu mengambil ingatan bahawa di sana banyak hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita sebab-sebab yang membawa kecacatan sembahyang berjemaah serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kait pula dengan muslimat sini. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wa akhawani mutasariman. 3 jenis tidak diangkat sembahyang mereka itu walaupun sejengkal daripada kepala yang Tuhan tidak terima. Mana? Iaitu seorang laki-laki menjadi imam sembahyang pada suatu kaum sedangkan kaum itu tidak suka kepadanya. Jadi tu imam juga orang tak suka ke dia. Maka Nabi kata sembahyang mereka tidak akan diangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Seorang imam menjadi imam kepada suatu kaum sedang kaum tu tidak suka kepada hang nak cerita hak masalah sembahyang jemaah. Kerana kekurangan yang ada padanya. Yang mana kalau kaum tu tak suka dia menjadi imam, hukumnya adalah makruh. Tapi kaum tak suka ni kerana syarak. Kerana syarak. Bukan kaum tak suka sebab apa? Sebab dia banyak nasihat orang, tegur orang banyak sangat. Orang tak suka ke dia? Dia suka mana apa? Tegur orang kesalahan. Tu bukan kaum dibenci hak pada syarak ni, hak pada syarak ni. Kaum tak suka. Sebab apa? Sebab contohnya dia terbabit dengan perkara-perkara yang tak molek pada syarak. Contohnya. Dia pula perangai dia tak baik contohnya, maka kaum dia tak suka. Tapi dia suka tak suka pun dia nak jadi imam. Sebab apa? Alam ada, gaji ada. Biasa gitu. Ada alam, ada gaji. Orang tak suka, senang je. Tak suka, sama lagi. Dia kata. Sama lagi ya? Tapi dia tak suka sebab bukan kerana tu. Dia suka mungkin dia ni ada sejarah silang dia ke macam
macam mana. Tapi dia dah betul. Tu bukan orang benci kerana syarak. Tu nafsu orang tak pakai tu. Ni hak kaum dia benci. Kebanyakan kaum dia benci kerana syarak. Bukan benci kerana lain. Ada ni. Benci kerana syarak. Barulah menjadi imam juga lelaki seumpama tu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Seorang perempuan yang tidur waktu malam sedangkan ia dalam kemarahan suaminya pun semayang tidak diterima oleh Allah. Semayang sah. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua saudara yang berkelahi. Rajin semayang. Tapi yang memutuskan hubungan silaturahim, tuan tak terima semayang dia. Bukan semayang tidak sah. Tapi semayang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjadikan semayang berjemaah itu lebih sempurna, diperturunkan sedikit panduan untuk para imam. Ni para imam. Di antaranya yang pertama, jangan menjadi imam jika para makmumnya kurang senang terhadapnya atau tidak bersetuju kepadanya kerana syarak. Pada ni. Maka jangan jadi imam lah. Kalau orang kurang senang dan tidak bersetuju kepada kita, jangan jadi imam. Itu untuk supaya sembahyang jemaah tu lebih sempurna. Yang kedua, jangan naik ke hadapan menjadi imam kalau ada di belakangnya orang yang faqih daripadanya, kecuali orang itu enggan menjadi imam. Ini pada persoalan di tempat yang tidak ada imam ratib yang dilantik oleh raja. Kalau di tempat tu ada imam ratib yang dilantik oleh raja, walaupun di belakang tu ada orang faqih, orang alim fiqh sekalipun, dia hak lebih afdal menjadi imam. Ada gitu. Hak ni hak bukan imam lantikan. Tak ada imam ratib yang dilantik oleh pihak raja contohnya. Maka kalau ada orang hak lebih faqih, kita suruh dia naik ke hadapan. Kalau tak mahu barulah kita naik. Ni hak mungkin di hadapan dia akan cerita hak berkaitan dengan keutamaan menjadi imam. Keutamaan menjadi imam dia akan cerita di hadapan. Yang ketiga, bila menjadi imam hendaklah ia berikhlas kepada Allah sebagai seorang yang menunaikan amanah Allah. Bukan jadi imam je. Apa-apa amal ibadah kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi imam pula ikhlas kerana Allah yang menunaikan amanah. Jadi kalau kita benar-benar ikhlas kerana menunaikan amanah menjadi imam, kita akan usaha memperbaiki ini sembahyang kita tu sendiri. Kalau kita betul-betul ikhlas menunaikan amanah, ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaulah jadi imam semata-mata kerana untuk dapat gaji allowance, dia tak peduli dah. Belajar-belajar dia tak ambuh dah. Kalau kata orang persoal pun dia tak peduli. Ni. Tapi kalau orang ni jadi imam ikhlas kerana Allah, menunaikan amanah Allah, dia apabila dilantik menjadi imam, dia akan lebih bersungguh-sungguh belajar untuk memastikan sembahyang dia comel. Sebab apa? Sebab dia jadi imam, duduk di hadapan. Dia nak sembahyang dia biar sembahyang sempurna. Sebab dia jadi imam. Ini kalau orang ikhlas menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang semata-mata imam ni satu kerjaya, satu kerja untuk dapat pendapatan, dia tak peduli tu. Dia tak peduli pun nak perbaiki sembahyang dia. Tak perlu dia kata. Sebab apa? Dia sudah dapat tauliah menjadi imam. Lepas tu kadang-kadang setengah-setengah tempat buat kuliah macam mana pun tu imam lari. Memang tu imam lari. Tu imam lari. Balik rumah. Ni sebab apa? Dia sudah cukup. Sudah dapat tauliah menjadi imam. Dia tak ada nak fikir aku jadi imam. Macam mana ilmu ni? Ilmu ada dah sikit-sikit. Nak perbanyakkan ilmu. Nak memperkemahkan sembahyang. Sebab apa? Menjadi imam ni satu amanah yang besar. Bukan setakat memperbetulkan sembahyang diri. Sebagai imam pula, dia kena ajar pula makmum macam mana sembahyang yang sempurna. Macam mana hukum akan berjemaah yang sempurna. Ini sepatutnya sebagai seorang imam. Kalau betul-betul ikhlas
menjadi imam menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Siapa ke masjid terpaksa buat peraturan. Buat mesyuarat, buat satu undang-undang. Imam Bilal wajib duduk di hadapan kuliah. Barulah Imam Bilal pun duduk depan. Jadi macam budak-budak pula kena buat peraturan. Barulah dia hadiri kuliah agama. Ni payah. Ni payah. Ada ni. Jadi akhirnya makmumnya rajin belajar. Semayang comel. Tu imamnya semayang, makmum masa tak belajar. Bolehlah tu imam semayang macam mana pun. Bila makmum belajar, makmum tahu dah lah. Apa tu imam buat seumpama tu. Contohnya. Ada ni. Kadang-kadang mudah-mudah je tu imam. Berdehem. Mudah-mudah je. Mazhab Syafi'i batal. Tapi tu imam mudah-mudah je berdehem. Mana apa? Langsung tak tahu di antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah berdehem dalam mazhab Syafi'i kita. Faham berdehem? Sebelum baca Fatihah, dibuat dulu sekali. Belum baca surah, dibuat dulu sekali. Batal tu. Lepas tu makmum macam mana? Bergelisah sama makmum. Tapi memanglah itu perkara yang khilaf ulama. Mazhab Hambali tak batal. Penardain dalam mazhab Syafi'i tak batal. Mana kita masih lagi boleh kekalkan niat sebagai makmum. Pakar pernah kata tak batal. Tapi hati kita tak selesa. Sebab apa? Tak belajar tu. Dan memang tahu dah. Dia orang mengajar dia lagi. Ni. Banyak seumpama tu. Banyak. Orang mengajar dia masuk bilik dia baca Al-Quran. Dia hanya nak jaga Quran yang dihafal sahaja. Hukum fiqhnya letak di mana? Dia tak belajar. Dia tak peduli. Hak jadi makmum untuk orang tua-tua. Mari masjid lillahi ta'ala. Diimami pula dengan tu imam yang tidak bertanggungjawab orang panggil. Jadi imam hanya kerana untuk dapat elang gaji. Kalau jadi imam kerana menunaikan amanah, dia akan usaha memperbaiki bab semayang dia. Terutama sekali ilmu dia macam mana. Lepas tu dia pun memperbaiki pula semayang makmum dia macam mana. Hukum akan berjemaah makmum dia pun nak perbaiki. Lihat ni. Itu hak imam yang ikhlas kepada Allah, menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebelum mengangkat takbir ihram, hendaklah imam mengisi saf-safnya supaya rata, supaya betul saf. Supaya betul saf. Rapat saf dak sebut sini. Supaya rata saf je. Rata ni betul saf. Tak sebut sini. Memeriksa saf supaya rata dan penuh rapat. Susah pula kita nak urat. Sebab apa? Sebab jarak-jarak. Jarak-jarak ni pun timbul FB pula. Semayang pasal Yahudi pula dah. Allah kata senang dia hukum. Lepas tu dia ambil gambar hak inilah hak Buddha ke apa tahu, hak duduk buat ibadat mereka duduk jauh-jauh. Tengok sama dia kata. Menyalahi sunnah. Memanglah rapatkan saf tu sunnah. Kita ni tak rapatkan saf makruh. Makruh tu lah khilaf ulama. Adakah hanya luput fadilat saf ataupun luput fadilat 27? Khilaf ulama pula. Tapi kalau ada keuzuran, bukan kata rapatkan saf tu kita boleh tinggalkan, bahkan fardu kifayah semajmuah pun, fardu ain semajmuah pun boleh tangguh kalau ada keuzuran. Ini hanya setakat rapatkan saf. Kalau ada keuzuran macam masa PKP tu, jemaah ke jemaah fardu ain ke ditangguhkan. Tu besar lagi tu sebab ada keuzuran. Sekarang ni kita masih lagi dalam keuzuran, tetapi untuk buat jemaah tu boleh. Tapi duduk dalam keadaan jarak-jarak. Itu keuzuran. Tak makruh lah jadinya. Ni timbul buat hukum lah ni. Yahudi lah apalah. Yang kelima, imam hendaklah mengangkat suara ketika melafazkan takbiratul ihram dan juga apabila menyebut takbir perpindahan, intiqal, rukun fi'li pada rukun yang lain. Imam ketika takbir ihram sunat mengangkat suara. Dan takbir ihram pula imam ni dia kena jangan takbir secara Allahu Akbar. Jangan gitu.
Dia takbir ni biar secara nyata dan secara Allahu Akbar. Biar dipanjang sikit. Itu sama dengan salam. Salam tu imam, kita semua pun samalah. Disunatkan salam dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan buat lagu situ. Assalamualaikum. Mentang-mentang lah ditukang lagu. Mak ni khilaful aula seumpama tu. Yang memanjangkan sikit ada takbiratul ihram. Adapun salam disunatkan isra' segera. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan buat lagu situ. Ni kadang-kadang buat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi. Buat lagu. Itu khilaful aula. Kurang utama. Ada pun takbir, biar nyata molek. Jangan sesudah. Allahu Akbar. Kita pun tengok. Takbir dah ke? Cepatnya. Tak jelas. Dia angkat suara. Kemudian takbir tu secara, panggil apa? Bukan secara segera. Secara hak comel. Allahu Akbar. Biar nyata molek. Hak tu hak sunat kepada imam. Kemudian begitu juga mengangkat suara ketika takbir intiqal. Intiqalat. Takbir perpindahan rukun fi'li kepada rukun yang lain. Cuma bagi imam, bukan masalah imam ni. Kita semayang sebagai makmum ke semayang seorang sama je hukum. Takbir intiqalat. Apa makna takbir intiqalat? Takbir perpindahan rukun. Ketika manakah dipanggil kita intiqal, berpindah? Sekarang kita selesai membaca surah. Kita masih lagi berdiri. Belum panggil pindah lagi. Sekarang kita sudah sampai kepada rukun yang kita pindah. Bukan panggil pindah dah. Ke mana pindah? Bergerak sampai ke nak rokok. Itu dia panggil pindah. Maka takbir Allah satu, akbar satu, dua lafaz ni, kedua-dua ni biar letak dalam pindah. Itulah takbir intikal Nabi SAW. Bila kita takbir intikalat takbir intikalat ni bainal ibtida'i lintiqal wa intihai. Daripada bermulanya pindah sampai ke selesai pindah. Tu Allahu Akbar, duduk di dalam pindah. Faham tak ni? Takbir intikal, takbir perpindahan rukun. Takkan kita tak kenal waktu mana pindah. Ini qiyam, berdiri belum lagi pindah. Ini rokok, siap dah pindah. Mana pindahnya? Antara permulaan pindah sampailah kepada penghujung pindah. Itu waktu intikal. Allahu Akbar bubuh di waktu tu. Kalaulah berdiri selesai membaca surah, turun rokok, Allahu Akbar, makna dia tidak ada takbir intikal. Ada takbirnya, takbir rokok. Ada tak takbir dalam rokok? Bukan takbir intikal. Meninggalkan takbir intikal, hukumnya makruh. Sebab mazhab Hambali, takbir intikal wajib. Bukan sunat hay'ah. Jadi orang panggil orang ni meninggalkan takbir intikal. Dia takbir dalam rokok, bukan intikal. Itu tu sudah sampai pada rukun rokok. Rokok ada tasbih dia sendiri, bukan takbir dalam rokok. Begitu juga, kita berdiri, Allahu Akbar. Jadi dalam pindah hanya Allah Akbar sudah sampai kepada rukun rokok. Maknanya takbir ni dua lafaz. Allahu Akbar. Kedua-dua lafaz ni mesti letak dalam pindah. Itu hak comel. Itu hak takbir intikal Nabi SAW. Ini comel dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah tu. Takbir intikalah letaknya bermula pindah sampai ke sepindah lilit tiba' kerana ikut takbir intikalat Nabi SAW. Tu saya tunjuk contoh intikal yang hampir. Macam pula dengan intikal yang jauh, berpindah yang jauh. Jauhnya macam mana? Daripada i'tidal turun kepada sujud yang pertama. Daripada i'tidal turun pada sujud yang pertama. Itu intikal yang jauh.
Maka kita bergerak je daripada tidak. Allahu Akbar. Letak molek. Takbir intikal. Sekarang kita i'tidal. Kita nak berpindah kepada sujud yang pertama. Jadi kita letak molek itu bergerak je kita daripada tidak. Allahu Akbar. Bar ni sebelum kita masuk pada rukun rokok. Sebelum kita masuk pada rukun sujud yang pertama. Itu tempat takbir intiqal. Ni kadang-kadang tu imam. Ni tak belajar. I'tidal ni dia turun separuh jalan. Mana takbirnya? Tidak ada lagi. Belum berpindah lagi ke? Sampai lutut latar, Allah Akbar dalam sujud dah. Mana apa? Di awal dia takbir. Di hujung takbir masuk dalam sujud yang pertama. Kok depan pun tak betul, kok belakang pun tak betul. Hak hebat lagi macam mana? I'tidal turun, paham dahi. Allahu Akbar. Tu nak kena jack tu panggil. Tak ada jack. Ya, aku belakang. Ada ke takbir dalam sujud? Tak ada. Takbir intiqalat. Masa kamu berpindah rukun, kamu kata apa? Senyap. Hukumnya makruh. Yang mana dalam perpindahan tu sepenuhnya dengan zikir. Tapi kalau kita turun separuh, barulah Allah. Hak atas tu ada zikir ke tak? Kosong daripada zikir. Sebab tu dalam kitab Fiqh Islami Wa'adillah tu, takbir intiqalat adalah daripada bermulanya pindah sampai ke selesai pindah, dua kerana. Yang pertama kan ikut Nabi. Yang kedua, supaya tidak sunyi daripada pergerakan semayang, daripada zikir. Sebab kita penuh kan pergerakan kita dengan Allahu Akbar. Mana penuh dengan zikir. Kalau kita turun separuh, baru kita Allah, jadi atas ke separuh tu ada zikir ke tak? Sunyi, kosong daripada zikir. Kemudian sujud yang pertama, berpindah pada duduk antara sujud. Bangun duduk dulu. Allahu Akbar. Tu bukan tepat belakang tu. Lepas tu pula, sujud yang kedua, berdahi di latar. Allahu Akbar. Ni payah. Ini bukan cerita takbir intiqalat tu imam. Kita makmum ke, kita seorang ke, kita masing-masing ada takbir intiqalat. Kena letak molek takbir intiqalat kita. Tapi hak tu imam yang nyata sebab dia takbir kuat. Satu lagi pula, tu imam ni disunatkan kuat. Sebab apa? Sebab kita nak berpindah rukun. Bila kita nak berpindah rukun, selepas imam sampai pada rukun yang dipindah. Macam mana kita tahu imam sampai pada rukun yang dipindah? Bar, siapa lah tu? Ada ni kan kita mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi imam bergerak, makmum pun bergerak. Hanya kemudian sedikit daripada imam itu mazhab Hanafi. Kita tidak. Imam qiyam, berdiri selesai membaca surah. Imam pun Allahu Akbar. Kita pun barulah Allahu Akbar. Imam i'tidal. Kita pun i'tidal. Imam pun Allahu Akbar. Bar dia sedang balik sapa pada rukun sujud. Barulah kita pun Allahu Akbar. Kita nak berpindah rukun di waktu yang tepat. Bila kita berpindah rukun selepas imam betul-betul masuk pada rukun dipindah. Macam mana kita nak tepat kita berpindah selepas imam betul-betul masuk dari rukun dipindah, kita dengar Allahu Akbar. Bar tu okey tu. Kita pun berpindah rukun tepat dengan masa yang afdal kepada kita makmum berpindah rukun. Kita bukan nampak tu imam, kita dengar takbir intiqalat tu imam yang disunatkan perkuat. Ada. Kita nak berpindah rukun pun payah. Sebab apa? Dia turun daripada i'tidal. Lepas tu Allah. Dah sujud dah ni. Allahu Akbar. Kita sepatut berpindah rukun dah sebab dia sujud dah. Tapi takbir belum habis. Sebab salah kita. Pada ni. Kita sepatutnya imam dahi letak latar, masuk pada rukun sujud, kita pun segera berpindah. Tapi imam dahi pun latar dah. Tapi akbar belum selesai lagi.
Kita nak pindah masa mana? Jadi susah kitanya. Kalau tu imam yang seumpama ni tak jaga takbir intiqalah yang imam disunatkan memperkuatkan suara. Kenapa? Kerana untuk makmum ni berpindah rukun tepat pada masa. Ada ni. Kemudian lepas dia sujud yang kedua. Itulah berpindah yang paling jauh. Daripada sujud yang kedua, berpindah pada berdiri rakaat kedua ataupun berdiri rakaat yang keempat. Kan sujud yang kedua nak berpindah pada rakaat yang kedua, bukan tasyahud. Sujud yang kedua nak berpindah pada rakaat yang keempat, bukan tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Jadi berpindah tu hak paling jauh. Sebab selepas dia sujud yang kedua, kita nak bangun tu kita sunat duduk istirahat. Duduk istirahat. Duduk macam duduk antara sujud. Duduk betul benar, tangan dua belah letak atas hujung lutut. Allah, kita duduk. Lepas tu Allahu Akbar. Tengok tu. Hak tu hak paling panjang. Sebab apa? Sebab perpindahan kita hak paling panjang. Kita letak Allahu Akbar betul-betul dalam pindah. Jadi panjanglah sedikit. Sebab perpindahan tu agak jauh. Yalah ni. Tapi kalau orang tua mungkin akbar itu separuh jalan, tak apalah, dia tak ada nafas dah. Mana kalau boleh biarlah sepenuh tu dengan zikir Allahu Akbar. Yang ni. Oh ni pun satu juga. Kadang-kadang sujud yang kedua dibangun senyap-senyap. Dia ngelak nak tinggal orang. Tinggal makmum. Dibangun senyap-senyap, berdiri dah. Allahu Akbar. Allah baru panggil. Ni susah kira seumpama ni. Susah basir orang panggil. Bayangkan kalaulah contoh makmum yang tak tahu imam ni rakaat berapa dan tak nampak. Contoh kita letaknya orang perempuan. Dia masuk ruang solat dia, musafir contohnya. Jadi tak nampak. Tak nampak tidak ada masalah sebab dia mendengar perpindahan rukun. Dia mengetahui perpindahan rukun dengan mendengar takbir intiqalah. Sebab di antara syarat untuk sah berjamaah, makmum mengetahui perpindahan rukun oleh imam. Yelah kalau tak tahu perpindahan rukun oleh imam, nak jadi makmum macam mana? Jadi mengetahui perpindahan rukun oleh imam ni sama ada dengan nampak ataupun dengan dengar. Tak ada ni. Kita buat masalah, tak nampak. Sebab lasir tutup rapat, tak nampak. Tapi dengar takbir intiqalah. Kebetulan makmum perempuan ni dia masuk dalam sembahyang di tengah-tengah. Jadi imam rakaat berapa, makmum perempuan tak tahu. Jadi macam mana nak tahu imam tu berpindah kepada tasyahud? Tak kira awal ataupun akhir. Ataupun imam tu berpindah pada berdiri, tak kira rakaat kedua ataupun rakaat keempat. Macam mana makmum perempuan yang tak tahu imam berada rakaat berapa, selepas yang kedua imam berpindah ke mana? Macam nak tahu? Dengar daripada takbir intiqalah. Allahu Akbar tasyahud. Allahu Akbar kepada berdiri. Tasyahud tu mungkin awal, mungkin akhir, tak ada masalah. Berdiri tu rakaat kedua pun mungkin, rakaat keempat pun mungkin tidak ada masalah. Jadi makmum perempuan yang tak nampak perpindahan rukun untuk imam tapi mendengar perpindahan rukun untuk imam, maka dia nak tahu imam berpindah ke mana, ada di takbir intiqalah. Bayangkan kalau tu imam hok jenis balik belah orang panggil. Ada? Daripada sujud yang kedua kepada tasyahud. Allahu Akbar. Allah panjang pula dia buat. Daripada sujud yang kedua kepada berdiri, dia bangun senyap-senyap. Allahu Akbar. Allah. Nak kira ni. Ajeng lah tu imam gini. Ada. Hak pindah dekat tasyahud. Allahu Akbar. Ada? Tengok seumpama ni. Hak pindah jauh pada berdiri, dia bangun senyap-senyap. Allahu Akbar. Pendek pula. Macam mana makmum perempuan dan tabik, hak tak nampak perpindahan rukun untuk imam. Kelang kabut lah makmum perempuan. Lepas tu macam mana? Kena ngakak risalah tabir lah ke macam mana? Sama juga
Kalau katalah makmum perempuan ini dia sama rakaat dengan tu imam, tak ada masalah, dia tahu perpindah rukun. Tahu rakaat berapa? Tahu rakaat berapa. Tiba-tiba rakaat yang keempat. Rakaat keempat cukup rakaat keempat. Tapi makmum perempuan tak nampak tu imam ni. Lepas rakaat keempat tu, lepas tu sujud yang kedua, Allahu Akbar. Makmum perempuan walaupun tak nampak, tahu dah tu imam terlupa rakaat, imam rakaat kelima. Tahu di mana? Kamu tak nampak. Tu takbir tu panjang tu bukan kepada tasyahud akhir. Itu kepada beliau rakaat kelima boleh tahu. Pandai dia walaupun tak nampak. Tak. Kalau semai tu 4 rakaat, tiba-tiba imam tak cukup rakaat. Rakaat ketiga, Allahu Akbar. Tu imam siap dah ni. Tasyahud akhir dah. Rakaat ketiga. Walaupun perempuan dalam takbir tak nampak perpindahan rukun tu imam, dia tahu. Sebab apa? Takbir tu pendek. Bawa rakaat ketiga tu, sepatutnya bangun pada berdiri. Tu imam tasyahud akhir dah. Perempuan, walaupun tak nampak, boleh tahu dengan dengar takbir intiqalat imam. Itu penting takbir intiqalat tu kena jaga. Sebab itulah imam disunatkan takbir intiqalat kuat. Kalau kita semai seorang takbir intiqalat perlahan. Walaupun semai subuh, Fatihah baca kuat, surah baca kuat, tapi intiqalat sunat perlahan. Tapi kalau imam sunat kuat. Sebab apa? Untuk tahu perpindahan rukun oleh imam. Ada ni. Jadi kalau 4 rakaat dah. Selepas sujud yang kedua, Allahu Akbar. Terpulang kepada makmum. Imam naik rakaat kelima dah. Nak tunggu ke, nak naik mufarakah ke, terpulang. Sebab tahu dah. Bayangkan kalau tu imam, dia naik rakaat kelima, tapi takbirnya pendek. Hak jenis tu kebimbo tu lah. Dia naik rakaat kelima. Tapi takbirnya, Allahu Akbar. Takbir tasyahud akhir tu. Tapi sebenarnya dia terlebih rakaat naik rakaat kelima. Tapi makmum tak nampak Makmum tasyahud akhir. Dia ingat tu imam tasyahud akhir juga. Hak tunggunya apa? Assalamualaikum. Lah tau. Hak kita tunggu. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Kenapa pula tu imam ni tasyahud akhir lepas tu takbir pula. Tu imam ni tasyahud ni. Tu imam ni pergi ke mana kalau takbir? Tasyahud akhir. Sepatutnya Assalamualaikum. Selepas selesai macam tasyahud akhir. Tapi ketika tasyahud akhir, Allahu Akbar. Imam buat apa? Imam sujud sahwi. Makmum pun sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah. Siap. Sujud sahwi apa? Sami Allahu liman hamidah. Baru tahu tu imam naik kat kelima tadi. Sebab apa? Sebab tu imam takbir intiqalat tak betul. Jadi kena letak molek takbir intiqalat tu. Kalau hak dekat, pendek saja. Kalau hak berpindah tu jauh, disunatkan panjang. Ini untuk jadi sempurna, untuk jadi sempurna sebab jemaah hak ni panduan untuk para imam. Takbir ihram mengangkat suara. Takbir intiqalat mengangkat suara supaya makmum mengetahui imam sudah bermula pindah dan imam sudah sampai pada rukun yang dipindah, makmum pun segera berpindah rukun. Walaupun tak nampak tu imam tu pergerakan dia macam mana, tapi kita tahu pergerakan imam bermula pindah dengan berakhir pindah daripada Allahu Akbar tu. Tapi tu imam kena letak molek Allahu Akbar betul-betul dalam pindah. Bainal ibtida'il intiqal wa intihai. Takbir intiqalat adalah di antara bermulanya pindah hingga kepada kesudahan pindah. Tahu tak bermula pindah? Kita tahulah bermula bergerak. Kita tahu tak bilakah kesudahan berpindah? Selepas kita sedang molek masuk pada rukun yang kita pindah. Itulah tempat takbir intiqalat. Kalau berpindah tu dekat, takbirnya pendek. Kalau berpindah tu jauh, takbirnya disunatkan panjang. Ada ni. Ini untuk panduan kepada imam. Yang keenam, diutamakan imam dalam solat berjemaah itu mengikut susunan tertib seperti berikut. Ni kita baca semula dah. Pukul 11 dah. Jadi ingat ke nak masuk siapa ke muafiq masbuk? Boleh je nak baca saja, baca gitu je.
Baca saja. Baca siapa tempat tu. Tu baca semula dah. Tak cik. Ha? Baca saja tak cik. Tak, bukan kalau ingat ke subuh esok, kita masuk muafiq dan masbuk. Ngam-ngam dengan tajuk kita. Ni kita cerita waktu imam dulu ni. Ke macam mana? Perhabis enam. Pagi esok takut tak bangun kan? Dah bangun pagi esok. Pergi geruk di homestay lah jawapan dia. Tak boleh tebang-tebang kau. Boleh tau. Biarlah subuh esok jadi tajuk jadi tengah jadinya. Kalau tajuk muafiq masbuk tu sudah molek lah. Jadi kita berhenti yang ke-6. Diutamakan imam dalam salat Jumaat itu mengikut susunan tertib seperti berikut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.